Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nabiha binti Ahmad Bahuri, nombor matrik 1220756. Saya akan bentangkan bahagian satu iaitu pengenalan kapal terakhir di dunia. Kapal terakhir di dunia ini menceritakan kisah sebuah kapal besi yang dicipta daripada manusia diberi nama sebagai Bukur. Bukur ini sebagai persediaan menghadapi bencana yang akan datang seperti hujan tahi bintang dan tsunami. Bencana ini memusnahkan hampir keseluruhan bumi serta isinya. Malah tsunami yang terhasil telah mentenggelamkan bandar-bandar utama. Oleh disebabkan itu, debu-debu daripada ledakan tahi bintang tersebut telah memenuhi atmosfera sehingga menutupi cahaya dan haba daripada matahari tembus ke bumi. Akibat daripada kejadian tersebut, suhu di muka bumi ini turun dengan mendadak dan virus baru telah muncul dan bermutasi di muka bumi. Namun, majoriti manusia yang berada di dalam buku tersebut dijangkiti penyakit yang masih belum ada penawarnya secara keseluruhan. Malah, masih tidak boleh dipulihkan walaupun sudah ratusan tahun berlalu sejak malapetaka menimpa bumi manusia. Penghuni yang telah dijangkiti penyakit mogok itu diasingkan mengikut sektor masing-masing iaitu sektor biru, sektor kuning dan sektor hijau, termasuklah Arya dan adiknya kerana kondisi adiknya yang lebih parah dan memerlukan rawatan yang lebih segera. Kemudian, beban Arya semakin terasa apabila bapanya sendiri tidak pernah mempedulikan mereka berdua. Ketika konflik sedang kemuncak, Arya tersedar bahawa sesuatu tentang kehidupan dalam Bukur iaitu sentiasa ada harga besar yang harus dibayar demi kesetiaannya. Permasalahan kajian. Status industri karya di Malaysia semakin berkembang maju dan mendapat sokongan daripada masyarakat. Karya-karya yang telah dihasilkan oleh penulis-penulis tempatan kini telah mendapat tempat di arena antarabangsa dan dikenali. Namun begitu, pekaji akan mengutamakan permasalahan yang timbul dalam kajian bagaimana karya-karya tersebut dapat menyampaikan kesan psikologi seseorang watak terhadap pembaca. Seterusnya, permasalahan daripada kajian ini adalah keberkesanan penyampaian seorang watak terhadap penonton dalam novel yang ada sekarang. Contohnya, bagaimana pembaca dapat menghayati sesebuah jalan cerita bagi memahami dan menghayati sebuah jalan cerita tersebut untuk mendalami lakonan sesebuah watak. Kemudian, penggunaan teknik-teknik kejutan, plot twist yang mendebarkan, penggunaan bahasa yang senang difahami boleh menimbulkan kesan emosi terhadap pembaca apabila sedang membaca. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mencapai objektif-objektif tersebut iaitu objektif pertama, mengenal pasti isu utama yang diangkat di dalam kapal terakhir di dunia. Yang kedua, menganalisis perkaitan di antara setiap situasi yang berlaku di dalam kapal terakhir di dunia dengan era masa kini. Yang ketiga, menyatakan falsafah hidup yang terdapat di dalam kapal terakhir di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Husnina binti Khairul Nizam. Nombor matrik 1220751. Baiklah, hari ini saya nak berkongsi tentang sorotan literatur di dalam buku Kapal Terakhir di Dunia, karangan Temui Abdullah. Terdapat 4 orang pengkaji yang telah mengkaji buku Kapal Terakhir di Dunia dan rata-rata mereka berlatar belakangkan pelukis, penulis dan pengkritik. Pengkaji-pengkaji tersebut banyak berkongsi di dalam platform YouTube yang mana di situlah saya dapati beberapa perkongsian yang menarik yang telah mereka kongsikan. Baiklah, yang pertama, pengkajian pertama adalah Nur Samila Samsudin. Nur Samila Samsudin banyak mengetengahkan watak-watak utama seperti Ana. Watak utama Ana ini banyak memberikan mesej yang besar kepada masyarakat. Kerana apa? Mesej yang dibawanya adalah anak ini mempunyai beberapa kekurangan berbanding dengan orang lain yang berada di buku. Tetapi beliau tidak menjadikan kekurangan beliau sebagai kelemahan, tetapi beliau menjadikan kekurangan beliau sebagai kekuatan untuk beliau sentiasa berusaha menjadi lebih baik. Malah nama anak itu sendiri diambil kerana daripada perkataan bahasa Arab iaitu bermaksud saya. Jadi masyarakat perlulah menjadi seperti Ana. Dan yang kedua, pengkritik yang kedua iaitu Adiba Ishak. Yang mana Adiba Ishak ini banyak mengetengahkan ideologi yang dibawa oleh Tuan Yang Suci. Tuan Yang Suci merupakan pemimpin yang zalim di dalam buku. Beliau banyak menggunakan pecah dan perintah di dalam pemerintahan beliau, yang mana beliau memecahkan ketiga-tiga sektor iaitu sektor hijau, kuning dan biru, berbala dan bergaduh. Dan yang seterusnya iaitu saudari Husna Rosli. Di dalam kajian Husna Rosli, beliau banyak menyatakan yang penulis Temui Abdullah ini banyak memainkan elemen world building di dalam buku Kapal Terakhir di Dunia. Dia banyak yang mana Temui Abdullah banyak menceritakan keadaan yang berada di dalam buku secara terperinci. Dan yang kedua, untuk watak-watak yang berada di Kapal Terakhir di Dunia menurut Husna Rosli, beliau merasakan watak-watak yang berada di dalam Kapal Terakhir di Dunia ini bersifat individualistik, seperti mana Vogue yang banyak mementingkan kepentingan sektor biru untuk mendapat bahagian mereka yang lebih daripada sektor-sektor yang lain. Dan yang terakhir, saudari Nur Fatin Habibi, yang mana beliau banyak mengaitkan perkaitan wujud di dalam banyak mengaitkan isu-isu yang wujud di dalam kapal terakhir di dunia dengan dunia realiti. Seperti mana keadaan yang berada di dalam buku yang banyak virus, yang banyak penyakit, dan beliau menyamakan itu dengan keadaan dunia kita yang pernah berlaku di mana zaman pandemik COVID-19. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Syaibah Kristina binti Sulaiman.
Nombor metrik 1220752 ingin membawakan tentang kaedah kajian yang dilakukan oleh kumpulan kami menggunakan dua kaedah, iaitu pemerhatian juga novel Kapal Terakhir di Dunia. Kami mendapati dan bersepakat untuk mengkaji novel ini kerana mempunyai situasi dan jalan cerita yang menarik dan juga nilai yang dapat memberi manfaat kepada semua para pembaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Hakim bin Norizan. Nombor metrik 1220754. Sekarang saya akan membentangkan bahagian 4 iaitu perbincangan kajian. Yang pertama, mengenal pasti isu utama yang dibangkitkan di dalam kapal terakhir di dunia. Bokor menjadi simbol harapan di tengah ancaman bencana yang mengerikan, memberikan tempat perlindungan yang nyaman dan memastikan kelangsungan hidup manusia di hadapan bahaya yang tidak terduga. Dikatakan Bokor sangat besar, hampir seperti sebuah pulau. Saiz Bokor sedikit lebih kecil daripada Menara Eiffel dan tingginya hampir sama dengan ketinggian Menara Kembang Petronas ke LCC. Seterusnya, manusia di dalam Bokor tidak dapat mengelakkan diri daripada virus yang semakin menular. Virus tersebut menyebabkan manusia berubah menjadi mugur, iaitu suatu spesies manusia yang mengalami mutasi sehingga kehilangan sifat kemanusiaannya. Mugur-mugur ini menjadi lebih ganas, kebinatangan dan memburu manusia lain kerana mereka hidup bebas di permukaan bumi. Isu lain yang dibangkitkan dalam novel iaitu Vuk, merupakan seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak yang bernama Arya dan Anak. Dia tidak menghiraukan keadaan anak-anaknya dan tidak memberi makan kepada mereka. Hal ini kerana sebab mereka hidup dalam kesukaran yang teramat, dan tetapi ayah mereka tidak mengedahkan kebajikan anak-anaknya. Tetapi setelah kematian Vuk, Arya baru menyadari bahawa ayahnya melakukan semua itu untuk menyelamatkan mereka daripada kepimpinan Tuan Yang Suci. Seterusnya, perbincangan kajian bagi objektif kajian yang kedua iaitu menganalisis berkaitan di antara setiap situasi yang berlaku di dalam kapal terakhir di dunia dengan era masa kini. Dalam novel Kapal Terakhir di Dunia, situasi yang digambarkan adalah sebuah masa depan di mana manusia berada di ambang kemusnahan akibat perubahan iklim yang drastis. Bokor menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Dalam konteks masa kini, isu perubahan iklim juga menjadi topik yang mendapat perhatian luas. Di Malaysia, perubahan iklim berlaku disebabkan oleh kenaikan suhu bumi disebabkan oleh 2 faktor utama, iaitu faktor semula jadi dan faktor manusia. Selain itu, novel tersebut juga menceritakan tentang penyakit yang dihadapi oleh masyarakat di dalam Bokor. Boleh dibandingkan dengan pandemik yang berlaku pada zaman moden seperti COVID-19. Kajian ini akan melihat bagaimana ketidakpastian, isolasi dan masalah kesihatan mental yang digambarkan dalam novel mencerminkan keadaan yang dialami oleh dunia semasa pandemik berlaku. Akhir sekali, ketidaksamaan sosial dan ketidakadilan yang tergambar dalam cerita dapat terhubung dengan isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Dalam novel tersebut, terdapat perbezaan yang sangat besar antara kelompok penumpang kapal terakhir di mana sebahagian kecil daripada mereka merupakan orang kaya dan elit yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kemudahan yang terbatas. Sedangkan sebahagian besar penduduk hidup dalam kondisi yang sangat kurang. Ketidaksamaan sosial yang tergambar dalam novel dapat dilihat sebagai cerminan isu jurang pendapatan yang terjadi saat ini, di mana sebahagian kecil sahaja orang memiliki kekayaan yang sangat besar, sementara majoriti penduduk menghadapi kesulitan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi bin Abdul Rahim. Nombor metrik 1220753. Saya akan menerangkan tentang bahagian 4 perbincangan kajian daripada objektif kami yang ketiga, iaitu menerangkan cabang-cabang falsafah yang terdapat dalam novel karya Tim Abdullah yang berjudul Kapal Terakhir di Dunia. Masyarakat di dalam novel ini berhadapan dengan kenyataan bahawa dunia mereka mendekati kepunahan dan mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Hal ini memunculkan pertanyaan filosofis tentang arti kehidupan, tujuan hidup dan makna dari kematian. Di dalam novel ini, dunia telah dilanda ribut meteor yang menyebabkan kehancuran dan kematian yang meluas. Sedikit manusia yang masih tersisa terpaksa tinggal di dalam sebuah kapal raksasa yang disebut Bokor yang terus-menerus terancam oleh dunia luar. Manusia di Bokor juga menghadapi berbagai ancaman lain termasuk penyakit, kelaparan dan kekerasan. Mereka terpaksa membuat pilihan sulit untuk bertahan hidup dan banyak antara mereka kehilangan nyawa dalam prosesnya. Meskipun begitu, manusia di Bokor tidak pernah kehilangan harapan. Mereka terus berjuang untuk bertahan hidup dan akhirnya menemukan cara untuk membangun kembali dunia mereka. Sebagai contoh, adik Arya iaitu Anya sedang sekarat akibat penyakit langka. Arya bertekad untuk menyelamatkan adiknya, tetapi dia sedar bahawa tidak ada ubat yang mampu mengubat penyakit adiknya itu. Selain itu, ayah Arya, Azim adalah seorang ilmuwan yang sedang bekerja untuk menciptakan dunia baru bagi manusia di Bokor. Namun, pekerjaannya itu sangatlah berbahaya dan dia selalu berada di dalam ancaman dibunuh. Dan serta contoh yang lain, sahabat Arya iaitu Rakib adalah anggota Bokor, sekelompok manusia yang dijangkiti oleh virus yang mampu mengubah mereka menjadi makhluk buas. Rakib berusaha untuk mencari cara menyembuhkan dirinya sendiri, walaupun dia tahu bahawa itu adalah usaha yang susah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Hidayah Najihah binti Aman. Nombor metrik 1220750.
Di sini terdapat beberapa implikasi yang kami rungkaikan berdasarkan buku kapal terakhir di dunia. Antaranya adalah implikasi pengorbanan keluarga. Pengorbanan keluarga di sini bermaksud seseorang yang mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan keluarganya sendiri. Seperti contoh di dalam buku tersebut, ayah menggantikan tugas ayahnya menjaga adiknya yang dalam keadaan sakit yang tidak mampu untuk berjalan. Namun, dia juga sanggup berkorban masa, tenaga untuk memberi perhatian kepada adiknya agar adiknya mendapat kasih sayang yang secukupnya. Dengan itu, pengorbanan keluarga dapat menciptakan rasa kewajipan bertanggungjawab yang kuat dalam diri seseorang. Seseorang individu akan merasakan bahawa bertanggungjawab dapat memberikan pemerhatian, dorongan, perlindungan kepada keluarga mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, paling dekat dengan baginda kedudukan kelak pada akhirat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik daripadanya adalah paling baik terhadap keluarganya. Maka terbuktilah bahawa implikasi pengorbanan keluarga boleh menjadikan sesebuah keluarga itu bahagia di dunia dan di akhirat. Implikasi yang seterusnya adalah implikasi pemimpin yang zalim terhadap orang bawahan. Yang mana ketidakadilan penindasan pemimpin tersebut terhadap aras lantai iaitu aras bawahan. Pemimpin yang zalim sering menyalahgunakan kuasa mereka kepada kejahatan, malah menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan diri mereka sendiri. Sebagai contoh dalam buku tersebut, Tuhan yang suci ialah pemimpin buku yang mana memberikan makanan kepada aras lantai dari hasilan sisa perut ikan yang diproses menjadi bentuk sebuah cube yang sangat kecil. Namun bukan itu saja, Tuhan yang suci ini sangat kejam kerana ia menjadi penindas ataupun perokol kepada kaum wanita. Malah ia sanggup memisahkan anak yang baru dilahirkan dari ibunya. Hal ini akan menyebabkan timbul rasa takut, cemas, trauma terhadap seseorang individu. Menurut sabda Rasulullah SAW, dan orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim. Oleh itu, implikasi pemimpin yang zalim ini menyebabkan ramai penderitaan hidup akibat pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. Implikasi yang ketiga adalah implikasi masyarakat yang taksub akan sesuatu yang tidak masuk akal. Di mana masyarakat Boko percaya bahawa roh Boko adalah penyelamat mereka daripada bencana alam hujan-hujan meteor yang telah melanda bumi waktu ketika itu. Kesan masyarakat yang taksub ini akan membawa sesuatu ajaran yang sesat, di mana mereka percaya bahawa roh Boko lah yang menganugerahkan mereka makanan. Sedangkan di sebaliknya adalah hasil makanan tersebut adalah dari sisa makanan orang atasan ataupun dari sisa perut ikan yang diproses menjadi sesebuah bentuk cube yang sangat kecil. Di samping itu, kesan dari ketaksuban roh Boko menyebabkan pemikiran yang tidak waras, seperti contoh, mereka melukis gambar Boko di setiap dinding agar mereka sentiasa mengingati Boko tersebut. Malah lukisan itu memberikan semangat yang tinggi apabila mereka melihatnya. Oleh itu, masyarakat yang taksub akan perkara yang tidak masuk akal ini akan membawa kepada kesyirikan, malah juga membawa kepada kesan buruk terhadap seseorang individu. Implikasi yang terakhir adalah implikasi terhadap komuniti yang saling bersatu padu. Implikasi komuniti yang bersatu padu ini akan menyebabkan kepantasan dan kecekapan dalam sesuatu perkara ataupun sesuatu pekerjaan. Seperti dalam buku tersebut, dalam aras lantai terdapat 3 sektor, iaitu sektor biru, sektor hijau dan sektor kuning. Sektor ini akan menjalankan peranan masing-masing untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Dengan itu, apabila sektor biru mendapat hasil tangkapan ikan mereka akan membahagikan hasil tersebut pada sektor lain, iaitu sektor hijau dan sektor kuning. Namun dengan tindakan itu, sektor hijau dan kuning tidak perlu lagi untuk mencari hasil tangkapan ikan. Oleh itu, dengan sikap bekerjasama itu akan merapatkan hubungan mereka sesama mereka. Nama yang diberi Siti Jafar Dafina binti Rosmadi, nombor matrik 1220755. Pada petang ini saya akan membentangkan 2 cadangan yang dapat saya tarik daripada kisah yang telah kami kaji, iaitu kisah kapal terakhir di dunia. Cadangan saya yang pertama adalah sesebuah kerajaan itu memerlukan seorang pemimpin yang berpegang teguh kepada agama mereka. Ia untuk memastikan hubungan diplomatik di antara kerajaan dan kerajaan lain itu dapat dihubungkan secara baik. Maksudnya tiada isu-isu yang berbangkit diakibatkan salah faham di antara kerajaan tersebut dan kerajaan yang lain. Jadi minatlah untuk saya katakan, kita sebagai seorang pemimpin ini tidak perlu pun untuk meniup lilin, api lilin di lilin orang lain untuk menampakkan diri bercahaya. Pada erti kata lainnya, cukup untuk kita menjadi diri sendiri, tonjolkan kebolehan diri kita sendiri untuk orang nampak kepimpinan kita dan juga orang nampak kebaikan kita secara sihat. Maksudnya bukan daripada cara-cara yang tidak tepat untuk kita menarik kepercayaan orang lain. Yang kedua adalah rakyat perlu berani untuk menyuarakan pendapat mereka dan berani untuk mencari kebenaran sekiranya perkara yang berlaku di depan mata kasar mereka itu adalah perkara yang jelas tidak tepat. Yang dapat ditarik daripada kisah kapal terakhir di dunia ini, terdapat satu kumpulan yang dinamakan sebagai kumpulan Pakatan Matahari yang berpunca nama itu wujud adalah kerana mereka ini percaya bahawa matahari sudah pun ada. Maksudnya dia percaya bumi itu telah sembuh daripada dia mewujudkan penyakit itu, penyakit yang sebenarnya tak wujud pun. Dia menceritakan kepada rakyat-rakyat yang ada dekat dalam kapal Boko itu adalah bertujuan supaya mereka ini tidak nampak pokok-pokok, gunung-gunung, dia tak nampak benda-benda tu yang ada dekat luar. Sebenarnya bumi itu dah sembuh dah pun. Jadinya bagusnya Pakatan Matahari ini kerana dia berani untuk mencarikan kebenaran sebenarnya. Antara cadangan yang ketiga adalah cadangan ataupun langkah untuk mencegah pemimpin yang zalim. Antara langkah pertama yang perlu diambil adalah pemilihan yang bijak. Sebagai rakyat, mestilah bijak dalam memilih pemimpin yang boleh membawa kepada kemakmuran negara. Hal ini kerana rakyat adalah penentu sebenar pemimpin. Seperti contoh di Malaysia menggunakan sistem demokrasi di mana sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam kekuasaan dan kebijaksanaan. Dalam pemilihan pemimpin dan
dalam pemilihan pemimpin yang bijak mestilah mengutamakan pemerhatian terhadap calon tersebut. Pemerhatian terhadap sikap calon tersebut, adakah calon tersebut mempunyai sikap integritas, visi yang jelas, komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, kerana ciri-ciri tersebut perlu ada dalam diri seseorang pemimpin. Oleh itu, langkah awal untuk mencegah pemimpin zalim dari menyalahgunakan kuasa adalah bijak dalam pemilihan pemimpin. Cadangan yang terakhir yang dapat diungkapkan dalam buku tersebut adalah cadangan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Kewujudan keluarga harmoni mestilah menampilkan sifat tanggungjawab seseorang terhadap keluarganya. Tanggungjawab yang dirakamkan dalam buku tersebut adalah Arya yang menjaga adiknya yang dalam keadaan sakit, yang mana tidak mampu untuk berjalan. Hal ini akan menjalinkan hubungan kuat terhadap keluarga mereka. Akhir sekali adalah rumusan di mana rumusan ini telah diambil daripada keseluruhan kajian kami dan kami sangat bersyukur kerana kami berjaya menyelesaikan ataupun menghabiskan kajian kami dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan. Dan ketika kami membuat kajian ini, terdapat juga hubungan adik-beradik yang sangat baik, yang sangat dicemburui oleh kami, iaitu hubungan antara Arya dan Ana. Dan seterusnya dapat juga kami perhatikan, kami patut rasa bersyukur kerana kami tiada dalam situasi tersebut, kerana mereka yang berada dalam kapal buku tersebut adalah mereka yang sering diseksa emosi dan mental mereka, dan mereka juga memiliki seorang pemimpin iaitu Tuan Yang Suci yang sangat kejam dan tidak berperik kemanusiaan. Kerana apa? Kerana Tuan Yang Suci ini dia telah merogol wanita-wanita yang berada dalam kapal buku tersebut dan memisahkan antara mak dan anaknya. Dan akhir sekali kami juga rasa sangat bersyukur kerana hasil daripada kajian kali ini kami dapat mewujudkan hubungan kerjasama di antara kami dan dapat mewujudkan sifat kesabaran yang sangat baik dan sangat tinggi dalam menyelesaikan kajian-kajian kami ini. Menurut sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.